Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们，大家平安。 Ya, senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah doa malam. 很开心，今天晚上我们可以积极在一起，在这个晚祷会上。 Ya, setelah kita merayakan Imlek dan Rabu kemarin kita mengadakan festival Cap Gome dan KKR. Puji Tuhan bagaimana bisa begitu ramainya orang datang ke rumah Tuhan. 上个星期三，我们一起庆祝了元宵节，感谢上帝，那么多人参加我们元宵节的节目。 Dan yang paling penting lebih berbahagia bagaimana kita tetap continue, bukan hari besar saja. Kita bisa tetap pada hari ini, setiap hari Rabu, kita datang untuk beribadah, memanjatkan doa kepada Tuhan. 更喜乐的是，我们可以继续这样的积极在一起，每个星期三都来敬拜赞美上帝。 Saya percaya Anda adalah orang yang diberkati dan mendapat anugerah daripada Tuhan sehingga Anda bisa datang ke tempat ini. Amin. 我相信我们在这里都是蒙恩的人，好让我们可以来到上帝的面前来赞美敬拜他。 Ya, saudara sekalian, hari ini kita membahas satu bagian firman Tuhan yang diberikan kepada saya dengan tema Tuhan dekat kepada orang yang berseru kepadanya. 今天晚上我们要一起思考的主题就是上帝与求告他的人相近。 Ya, firman Tuhan diambil dalam Mazmur yang ke-145 ayat 18 berkata, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. 经节取自于诗篇145章18节。 凡求告耶和华的人，就是诚心求告他的人，耶和华便与他们相近。 Ya, mari kita bersatu dalam doa sebelum kita mendengar firman 我 Tuhan. 们同心祷告。 Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, panggilan kepada kami, sehingga pada malam hari ini Engkau telah satukan kami untuk bisa datang beribadah muji nama Tuhan di dalam bait-Mu yang kudus ini. Kami percaya Tuhan, bait doa ini adalah tempat untuk memuji-Mu, untuk mendengar kebenaran firman-Mu, dan untuk menyampaikan setiap seruan isi hati kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang bertata, Engkau diam kepada kami semuanya. Kedua hamba-Mu yang terbatas dan hina ini, mohon Engkau pakai menjadi satu kekuatan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu yang menguatkan dan memimpin hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami minta Roh Kudus Tuhan yang tuntun hari ini dan setiap daripada kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara sekalian, pernahkah Anda merasa putus asa atau seolah-olah Tuhan jauh daripada kehidupan Anda? 亲爱的弟兄姐妹，你们是否曾经感到绝望，或者感觉到上帝离我们很遥远呢？ Mungkin Anda pernah mengalami situasi di mana kita sudah berusaha sekuat mungkin, mungkin sudah berdoa, tetapi keadaan tidak pernah berubah. 可能我们曾经经历过，不论我们如何努力的祷告，我们如何的努力的去做一些事情，处境依然没有的改变。 Saya ingin menceritakan kisah seorang anak kecil yang tersesat di sebuah pasar yang sangat ramai. 我想告诉你们一个故事，就是有一个小孩子在一个很热闹的市场里面走失了。 Ya, keadaan cerita ini sebenarnya saya juga pernah alami ya waktu saya kecil. 牧师小的时候也曾经经历过这样的事情。 Ya, anak ini berjalan-jalan dengan ibunya, mamanya. 这个小朋友呢，和他的母亲一起的逛市场。 Tapi karena terlalu asik melihat banyak mainan mungkin di Toys Kingdom, Kid Station, ya. 可能他太专注于看那个 Toys Kingdom 的玩具， Ia tidak sadar bahwa ibunya sudah berjalan lebih jauh. 他也没有发觉原来他的母亲已经走远了。 Ketika ia menoleh, 当他转身看的时候， ibunya tidak terlihat lagi. Wah, 他看不见他的母亲了， anak ini mulai panik, 他开始感觉到很焦 ya, 虑， mulai meneteskan air mata ya. 然后就开始流泪了。 Dan segala berteriak, Mama, Mama, lu kita lo. 他也大声的喊：“妈妈，妈妈，你在哪儿呀？” Ya, mencekin siapa lah gitu ya, karena kialnya. 他也不知道羞耻了，然后一直在喊。 Awalnya ia tidak melihat siapapun yang dikenalnya. 一开始呢，他没有看到任何他熟悉的面孔， Tetapi tak lama kemudian dari balik kerumunan, 但是不久后在人群中， ia melihat ibunya datang berlari menghampirinya dan memeluknya. 他看到他的母亲正在奔向他，最终拥抱他。 Ternyata ibunya tidak pernah jauh.
其实他的母亲从来没有远离他， Sang ibu selalu memperhatikannya dari kejauhan. 他的母亲一直远远地注意着他， Hanya menunggu anak itu menyadari kehilangan dan berseru kepadanya. 只是等待着孩子意识到他已经走失了，然后寻找他的母亲。 Ya, saudara-saudara sekalian, seringkali dalam hidup ini kita merasa seperti anak kecil yang tersesat tersebut. 亲爱的弟兄姐妹，我们在生活中也常常好像这个小朋友一样， Kita merasa Tuhan jauh dan tidak peduli akan keadaan hidup kita. 我们觉得上帝离我们很远，也不在乎我们的生活。 Tetapi sebenarnya Tuhan tidak pernah jauh. 但其实呢，上帝未曾远离过我们， Dia selalu ada, hanya menunggu kita untuk berseru kepadanya. 他每时每刻都与我们同在，只是等待我们来呼求他。 Hari ini kita akan belajar dari Mazmur ke 145 ayat 18 yang mengingatkan kepada kita 今天我们将从诗篇145章18节提醒我们说， bahwa Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. 就是上帝亲近所有诚心求告他的人。 Menjadi pertanyaan, apakah kita sudah berseru kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh? Mari kita renungkan bersama-sama. 问题是，让我们一起来思考，我们是否已经诚心的来求告上帝呢？ Saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, setiap manusia pasti pernah mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya, betul nggak? 亲爱的弟兄姐妹，我们每个人一定曾经经历过艰难的时刻，是吗？ Ada saat di mana kita merasa sendirian, tidak berdaya, 有很多时候，我们感到很孤单、很无助， dan seolah Tuhan itu posisinya jauh dari kita. 也觉得上帝离我们很遥远。 Namun dalam Mazmur yang ke 145 ayat 18, Daud mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan sebenarnya dekat dengan setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. 但是从刚才我们读的经文，其实大卫王已经提醒我们，上帝其实亲近每一个呼求他的人。 Saudara-saudara sekalian, kalau kita tadi buka Alkitab di dalam Mazmur 145, bagian awal ini bicara tentang sebuah Mazmur pujian yang ditulis oleh Raja Daud. 如果我们注意看刚才的诗篇，其实是大卫王所写的一个赞美诗。 Raja Daud mengekspresikan rasa syukur dan pengagungannya kepada Tuhan 他是对上帝的伟大写出了一个赞美的诗。 atas kebesaran, kebaikan, dan kesetiaan Tuhan dalam hidupnya. 他赞美上帝的伟大、良善以及信实。 Mazmur ini termasuk dalam kategori Mazmur pujian atau Mazmur syukur yang berisi deklarasi tentang siapa Tuhan. 这首诗呢，是属于赞美诗，或者是一种感恩诗，是为了要宣告上帝的伟大、上帝的信实。 Bagaimana Tuhan selalu hadir dalam kehidupan bukan hanya Daud, tapi kehidupan umatnya. 上帝如何的临在大卫的生命，也临在我们的生命。 Daud menulis Mazmur ini pada masa di mana ia sudah menjadi seorang raja. 大卫写这个诗篇的时候，就是他已经当一个君王的时候， Namun juga penuh dengan pengalaman penderitaan dan pergumulan pribadinya. 但是他也经历了很多的个人的困难。 Saya yakin kita semua tahu riwayat Daud. Daud sendiri ada seorang yang tidak asing akan penderitaan hidup. 我们也知道，其实大卫已经对苦难这个事情很熟悉了。 Ya, mulai dari waktu dia muda, mulai dari pelarian dia dari Raja Saul yang terus-menerus mencari untuk berusaha membunuhnya. 从他年轻的时候，他就不断的要逃离扫罗王想要追杀他的那个事情。 Ya, sampai dia setelah menjadi raja mengalami banyak sekali peperangan hingga berbagai konflik dalam keluarga maupun dalam pemerintahannya. 然后当他当王的时候，他也面临了他家庭中还有政治上的各种问题。 Namun yang penting di tengah segala pergumulan itu, 但是在他面临这些的苦难或困境中， Daud selalu menemukan penghiburan dalam siapa? Dalam Tuhan. 他总会在上帝的里面找到平安。 Saya ulangi sekali lagi, dalam setiap pergumulan yang dihadapi oleh Daud, dia menemukan penghiburan dari mana? 在大卫面临苦难或者困境的时候，他在哪里得到安慰呢？
yaitu apa? Dalam Tuhan. Ini yang penting. 就是在上帝的里面，这是 Dalam 最重要的。 keadaan paling tertekan sekalipun, ia berseru kepada Tuhan. 即便他受到极大的压迫，他也仰望上帝， Dan ia menemukan bahwa Tuhan selalu dekat untuk menolongnya. 他也发现上帝随时随刻都准备帮助他。 Hari ini kita akan membahas bagaimana janji ini nyata dalam kehidupan kita juga. 今天我们要一起来探讨这个应许如何在我们的生命中实现， Dan bagaimana kita bisa mengalami kedekatan Tuhan ketika kita berseru berdoa kepadanya. 当我们呼求上帝的时候，我们如何感受他？他与我们同在。 Saudara sekalian, bagian pertama kita mau belajar tadi dari nas ini yaitu apa? Tuhan itu dekat, tidak jauh. 我们要学习的第一点就是上帝离我们很近，而不是遥远。 Kadang kita berpikir bahwa Tuhan jauh, terutama ketika doa-doa kita itu belum terjawab, atau ketika mungkin mengalami penderitaan hidup. 我们感觉到上帝离我们很遥远，尤其是在我们的祷告未蒙应允的时候，或者我们面临很多苦难的时候。 Atau mungkin kegagalan atau melakukan soya, silih berganti ya, terus-menerus saja kayak gitu. 或者当我们接二连三的面对许许多多的问题， Namun firman Tuhan menegaskan bahwa Dia dekat kepada orang yang berseru kepadanya. 但上帝的话语提醒我们，他靠近那些诚心求告他的人。 Saudara sekalian, ada sebuah cerita kesaksian, mungkin Anda di YouTube Anda juga bisa menemukan ada seorang cerita seorang pelaut berpengalaman asal Brazil yang bernama Jose Henrique. 有一个真实的见证，就是有一个很有名的水手，来自巴西，名叫 Jose Henrique。 Pada tahun 2019 kapalnya terbalik di tengah laut Samudra Atlantik. 在2019年的时候，他开的一艘船在海的正中央翻船了， Dan dia terombang-ambing di lautan selama hampir 13 jam. 然后他在海上漂流了大约有13个小时。 Cuma Anda bayangkan 13 jam ya, bukan 1 jam lu kihai ucuy ya, tapi 13 jam di samudra yang begitu dalam. 你们想象一下，是13个小时，不是1个小时在海上游泳。 Di tengah keputusasaan, Jose berseru kepada Tuhan, 当他绝望的时候，他呼求上帝， meminta pertolongan kepada Tuhan. 他要求上帝帮助他。 Ia terus mengapung dan bertahan di tengah gelombang Samudra Atlantik yang begitu kencangnya. 他努力的在波浪中求生。 Kita ingat cerita kapal Titanic ya, itu tenggelam di Samudra Atlantik, itu hancur langsung, hilang itu ya. 我们也想起了泰坦尼克船也是在大海洋中沉船了。 Tapi secara ajaibnya, akhirnya sebuah kapal penyelamat menemukan Jose tersebut. 但是奇迹般的有一艘救援船找到了他。 Ia selamat dan bersaksi bahwa hanya Tuhan yang menolongnya ketika tidak ada harapan. 最终他幸存了，并且作见证说，正是在他毫无希望的时候，上帝拯救了他。 Saudara-saudara, kisah dari Pak Jose Henrique ini mengajarkan bahwa Tuhan tidak pernah jauh. 这个故事告诉我们，上帝从未远离过我们， Bahkan ketika di tengah laut yang luas, 甚至在那么一望无际的大海中， mungkin hari ini bagi kita di tengah badai persoalan hidup, 可能我们现在面临着生命的风暴、 sakit penyakit, 疾病， penderitaan, 或者种种的苦难， kemiskinan, 或者贫穷、 konflik rumah tangga, 家庭中的 dan 问 lain 题 sebagainya. 等等。 Ketika tidak ada orang lain yang bisa menolong kita sekalipun, 当没有任何人能够帮助我们的时候， ingatlah Tuhan tetap dekat kepada orang yang berseru kepadanya dengan sungguh-sungguh. 请我们要记住，上帝靠近那些诚心求告他的人。 Saudara sekalian, bagian 2 kita bisa belajar apa? Kita harus berseru kepada Tuhan dalam kesetiaan, bukan hanya saat susah. 第二点，我们可以学习的就是要诚心的求告上帝，而不是只在困境的时候求告上帝。 Firman Tuhan tadi menekankan bahwa Tuhan dekat kepada orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan.
刚才我们所读的经文已经提醒我们，上帝靠近那些诚心，就是忠心求告他的人。Kesetiaan berarti bahwa kita tidak hanya datang kepada Tuhan ketika kita mengalami kesulitan atau krisis hidup saja. 忠心意味着我们不仅遇到困难的时候来寻找上帝， Tuhan ingin kita berseru kepadanya setiap saat. 上帝想要我们无论何时、随时随刻都寻求他， Baik dalam keadaan suka maupun duka. 在喜怒哀乐里都寻求他。 Ini berarti kita tidak hanya mencari Tuhan saat dalam kesulitan, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari kita. 我们不要只是在面临困境的时候去求告、去寻求上帝，在我们的每天生活里也是要寻找上帝。 Salah satu contoh Alkitab yang kita bisa belajar yaitu kita melihat kepada seorang yang bernama Daniel. 我们可以学习的一个圣经人物就是但尼里， Ia tetap berdoa dan berseru kepada Tuhan 3 kali sehari. 他坚持的每天1日3次的祷告并呼求上帝， Baik dalam keadaan baik atau buruk. 无论是逆境或者是顺境。 Kalau kita melihat dalam satu contoh di dalam Daniel pasal 6 itu, pada saat itu Raja Darius mengeluarkan sebuah peraturan yang melarang setiap orang untuk berdoa atau memohon kepada dewa atau manusia selain kepada Raja Darius selama 30 hari. 如果我们看但尼里书6章10节，我们看到大利乌王颁布了一个法令，就是要禁止任何人在30天以内向国王以外的任何人或神祷告祈求，是被禁止的。 Namun Daniel yang telah dikenal sebagai orang yang sangat setia kepada Tuhan tidak bisa dan tidak mau mengikuti peraturan tersebut. 但是以对上帝非常忠诚而闻名的但尼里拒绝去遵守这个法令。 Daniel tetap berdoa 3 kali sehari menghadap Yerusalem. 他继续的每天的面向耶路撒冷祷告3次。 Dan hal ini ia lakukan dengan setia meskipun dia tahu bahwa konsekuensinya itu adalah apa? Kematian. 他忠心的这样做下去，即便他知道后果就是死亡， Ia bisa dilemparkan ke gua singa. 他可能被扔进狮子坑里。 Saudara sekalian, kita bisa bayangkan kalau hari ini engkau dibatasi oleh mungkin pemerintah di Indonesia. Enggak boleh doa 30 hari. Bagaimana? Ada masih mau berdoa? Mau datang? 你们想象一下，如果这里的政府不可以给你们祷告30天，你们还会来祷告吗？ Tapi saudara sekalian, hari ini kita bisa melihat Daniel memilih untuk tetap setia apapun konsekuensinya. 但是今天我们看到但尼里选择仍然的忠心，无论他面对什么样的后果。 Akhirnya Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan itu dekat dan menyelamatkan Daniel. 最终，上帝证明了他与但尼里很靠近，并且拯救了但尼里。 Saudara sekalian, banyak sekali orang hanya datang kepada Tuhan ketika menghadapi masalah. 有很多人只是寻求上帝，当他们面临问题的时候。 Tapi bagaimana dengan saat keadaan baik? 但是如果他们情况好的时候，又如何呢？ Tuhan ingin kita berseru kepadanya setiap saat 上帝要我们每时每刻都仰望他，寻求他， dalam suka maupun duka. 无论在喜怒哀乐里都寻求他。 Saudara-saudara sekalian, kunci daripada kesetiaan itu adalah konsisten dalam berdoa dan berseru kepada Tuhan. 忠心的关键就是坚持不懈的祷告，并且呼求上帝。 Bukan hanya ketika kita sudah berada di ujung tanduk, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. 不仅是当我们走投无路的时候，但是在我们每天的生活里， Saudara-saudara sekalian, kisah Daniel ini mengajarkan kepada kita bahwa berdoa kepada Tuhan bukan hanya untuk memohon bantuan saja. 但尼里的故事告诉我们，向上帝祷告不只是为了要寻求帮助， Tetapi untuk membangun hubungan yang dalam dan setia kepadanya. 但是为了要建立更亲密的关系，并且忠心于上帝。 Jadi berserulah kepada Tuhan dalam kesetiaan, bukan hanya di saat kita membutuhkan. 所以，让我们每个人的都忠心的来求告上帝吧，不要只是当我们面对困难的时候才来求告他。 Tetapi dalam setiap langkah kehidupan kita. 但是在我们生活里的每一步都要仰望他，求告他。 Jadi saudara-saudara sekalian, Anda datang doa bukan hanya Anda berdoa bukan hanya waktu Anda datang doa malam saja.
所以你们祷告不要只是当你们来到这个晚祷会的时候才祷告， waktu hari Minggu pagi datang colei paya ulai kita. 或者在礼拜天在主日崇拜的时候祷告。 Tapi dalam setiap aspek hidup Anda, di rumah, di tempat kerja, di tempat usaha, apapun, di sekolah dan sebagainya. 但是要每天的每时每刻，无论我们在哪里，我们都要衷心的祷告祈求上帝。 Dan saudara sekalian, bagian terakhir itu yang paling penting yaitu Tuhan menjawab dengan caranya yang terbaik. 最后一点也是最重要的一点，就是上帝以他最好的方式来应允我们的祷告。 Saudara sekalian, kadang Tuhan menjawab doa kita dengan segera. 有时候呢，上帝会立刻的应允我们的祷告。 Mungkin kita sudah pernah mengalami hal itu. 可能我们曾经这样的经历过， Tapi sebaliknya ada kalanya kita harus menunggu atau menerima jawaban yang berbeda dari yang kita harapkan. 但是有时候我们会得到与我们所想要的答案不同的一个答案。 Ada sebuah cerita, ini juga sebenarnya kisah nyata yang saya pernah layani di sebuah gereja. Ada seorang ibu yang bernama Chen Mama, ya. Saya panggil Chen Mama aja, saya nggak bilang namanya ya. 这是一个真实的见证，在一个我曾经服侍过的教会，她有一位姐妹名叫陈妈妈。 Chen Mama ini telah berdoa bertahun-tahun agar anaknya yang terjerumus dalam narkoba itu bisa bertobat. Saya yakin ini kerendahan hati para orang tua ya. 陈妈妈不断的祷告，要求上帝使她陷入毒品的孩子可以悔改。 Ia terus berdoa meskipun bertahun-tahun berlalu tanpa perubahan. 她一直的祷告，即便很多年之后，情况依然没有改变。 Dalam keadaan itu ia tidak menyerah. 在这样的情况下，她也没有气馁。 Saudara sekalian, suatu hari 有一天呢， anaknya mengalami kecelakaan berat. 她的孩子遭遇了一个很严重的事故。 Anaknya itu dengan teman-temannya itu dalam perjalanan mau menuju satu tempat untuk pesta narkoba. 他的孩子和他的朋友要往某个地方去享受他们的毒品。 Dalam kecelakaan yang berat itu, semua temannya itu 3 orang di satu mobil itu meninggal. Tapi hanya satu anaknya itu, namanya James itu ya, itu tidak meninggal, tapi hampir kehilangan nyawa. Ayahnya dibawa di ICU ya. 在那个很严重的事故里，他的3个朋友都去世了，只有他一个幸存下来，就是名叫 James 的一个年轻人。最后他被进入医院了。 Saudara-saudara sekalian, dalam kondisi seperti itu, 就在这样的情况下 James akhirnya sadar dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. ，James 终于醒悟了，也把他的生命交托给上帝。 Ya, saudara sekalian, itu hal yang kadang kita berpikir tidak mungkin ya, tapi Tuhan bisa bekerja. 可能我们觉得是不可能的，但是上帝就是这样的工作。 Saudara sekalian, kita sering tidak mengerti cara kerja daripada Tuhan. 很多时候我们都不明白上帝的作为， Tetapi Dia selalu mendengar dan menjawab dengan cara yang terbaik. Amin. 但是他总会聆听，并且用最好的方式来应允我们的祷告。 Saudara-saudara sekalian, Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya. 亲爱的弟兄姐妹，上帝亲近于每一个诚心求告他的人。 Saudara sekalian, melalui pembelajaran pada kita pada hari ini, 透过今天我们所学习的一切， percayalah bahwa Tuhan itu dekat, bahkan di saat kita merasa sendirian. 请我们要相信，即使我们感到很孤单，上帝也与我们很相近。 Saudara sekalian, berserulah kepada Tuhan tidak hanya dalam kesulitan, tetapi juga dalam kesetiaan setiap harinya. 让我们每个人都能够呼求上帝，不仅仅是当我们遇到困难的时候，而是在我们每一天的生活里都诚心的呼求他。 Percayalah bahwa Tuhan menjawab doa dengan caranya yang terbaik. 要相信上帝总会以他最好的方式来应允我们的祷告。 Saudara sekalian, sewaktu kita telah belajar bahwa Tuhan tidak pernah jauh daripada kita, 亲爱的弟兄姐妹，当我们已经学习到上帝从未远离过我们， Dia dekat kepada siapa saja yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. 他靠近每个诚心求告他的人。 Tetapi bagaimana kita bisa benar-benar yakin bahwa Tuhan itu selalu dekat?
但是我们该如何确信上帝与我们同在，很靠近我们呢？ Jawabannya ada dalam diri Yesus Kristus. 答案就在耶稣基督里面。 Bukankah itu yang juga dilakukan Yesus bagi kita? 难道这不正是主耶稣为我们做的事吗？ Ketika Yesus datang ke dunia ini, 当主耶稣降世的时 Dia 候， merasakan penderitaan kita. 他切身的感受到了我们的苦 Bagaimana 难。 paku tertusuk dalam tangannya yang begitu sakit. 那个钉子穿透了他的手是如何的疼痛， Bagaimana orang melecehkan dia, menelanjangi dia, meludahi dia, memarahi dia. 那些人如何的藐视他，去轻看他，去侮辱他， Sampai di atas kayu salib dia berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? 直到在十字架上，他呼喊说：“我的神，我的神，你为什么离弃我？” Saudara sekalian, Yesus mengalami keterpisaan dari Allah Bapa. 那个时候，耶稣和上帝隔绝了， Supaya kita tidak pernah benar-benar terpisah daripadanya. 好让我们没有真正的远离弃上帝。 Yesus mati agar kita bisa selalu dekat kepada Bapa. 主耶稣为我们牺牲，为我们死，好让我们与上帝不分离。 Saudara-saudara sekalian, apakah kita merasa keadaan tertekan? 弟兄姐妹，是否你现在感到压力呢？ Sendiri atau dikelilingi oleh masalah yang tidak kunjung selesai? 感到很孤单，然后被一些还没能够解决的问题围绕着呢？ Kita perlu ingat bahwa Kristus adalah bukti nyata bahwa Tuhan selalu dekat. 我们要记住，基督是上帝与我们同在的切记。 Bahkan ketika kita merasa tidak ada yang dapat membantu kita lagi, 即便当我们感到没有人能够帮助我们， Kristus telah datang ke dunia ini, 基督已经来到这个世界上， merasakan penderitaan itu, 感受到了我们的痛苦， dan dengan sengaja memilih untuk menjadi dekat dengan kita melalui jalan salib. 并且特意的借着十字架来亲近我们。 Dengan salibnya dia membuka jalan bagi kita untuk selalu dekat dengan Allah Bapa. 透过他的十字架，他为我们开启了亲近天父上帝的一个道路。 Jadi jika hari ini Anda merasa Tuhan jauh, 那么，如果今天你感觉到上帝离你很遥远， ingatlah Yesus telah membuktikan kasih dan kedekatannya dengan menyerahkan nyawanya bagi kita. 请记住，耶稣已经为我们献上生命来证明他的爱与我们很亲近。 Tidak peduli berapa besar beban yang sedang Anda pikul. 无论我们现在正在背负多么重的重担， Berserulah kepadanya. 让我们来求告他吧。 Dia selalu dekat, selalu mendengar, dan selalu siap menolong kita. 他离我们很近，随时随刻的都倾听我们，并且准备帮助我们。 Mari kita berseru kepada Tuhan dengan iman dalam setiap situasi. 让我们满怀信心的，每时每刻的来呼求上帝。 Yakinlah bahwa dalam Yesus Kristus Tuhan selalu dekat dan tidak akan pernah meninggalkan kita. 要相信，在耶稣基督里，上帝是与我们亲近的，未曾远离过我们。 Dia adalah Allah yang dekat dan setia bagi setiap anak-anak yang berseru kepadanya. 他是信实的上帝，他亲近每一个诚心呼求他的儿女。 Amin. 阿门。 Mari kita bersatu dalam doa. 我们同心祷告。 Terima kasih Tuhan, Tuhan yang sedang ada dalam diri kami. Tuhan yang tidak jauh di atas surga, tapi sedang duduk bersama dengan kami, sedang memeluk kami. Dalam kondisi ketakutan, dalam kondisi kami seperti sendiri, tapi dalam kondisi kedinginan, dalam kondisi frustasi, dalam kondisi menghadapi masalah apapun. Terima kasih Tuhan atas kehangatan yang Engkau berikan. Terima kasih Tuhan atas tangan-Mu yang sedang memegang kami hari ini. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau setia kepadamu. Kami yang sudah datang ke tempat ini, ke bait-Mu Tuhan, ke rumah doa ini. Kami mau gunakan kesempatan ini dengan baik. Untuk berdoa sungguh-sungguh kepadamu Tuhan. Untuk mendekatkan diri kepadamu Tuhan. Untuk menantikan jawaban yang terbaik yang Engkau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.